Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Andy. Berita utama malam ini. Komitmen semua pihak diperlukan bagi membentras pemerdagangan manusia. Trend pergerakan penumpang yang terjejas akibat COVID-19 dijangka kembali pulih dalam beberapa tahun akan datang. Perpaduan dan equity adalah asas utama bagi pencegahan, kesiapsiagaan dan keupayaan bertindak balas terhadap pandemik global secara efektif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan perkara itu semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan AFMGM yang berlangsung baru-baru ini di Indonesia. Dalam intervensi bersama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Nia bin Abdullah turut menyentuh mengenai kepentingan untuk mengukuhkan rantaian bekalan perubatan global dan sistem kesihatan amaran awal global yang lebih selaras. Yang Berhormat juga menghadiri dialog peringkat tinggi bagi mempromosikan pembangunan infrastruktur mampan yang membincangkan mengenai perspektif jurang pelaburan infrastruktur dan peluang di ASEAN. Semasa sesi plenary AFMGM, para menteri dan Gubernur ASEAN membincangkan pandangan global serta perkembangan kerjasama serantau ASEAN yang dipengerusikan oleh Indonesia di bawah tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Juga menyertai mesyuarat tersebut secara dalam talian Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pemerdagangan manusia memerlukan komitmen semua pihak bagi membentrasnya. Ini kerana perbuatan tersebut adalah jenayah yang memberi impak negatif kepada maruah, kebebasan dan hak asasi bagi berjuta penduduk. Perkara tersebut dinyatakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam semasa majlis perasmian seminar membentras pemerdagangan manusia dan buruh paksaan pagi tadi. Majlis berlangsung di Kompleks Ibu Pejabat Polis di Raja Brunei. Puan Yang Terutama Karen R. McClellan juga menjelaskan selagi pemerdagangan manusia wujud, ia akan terus menghalang usaha-usaha pelindungan hak asasi manusia dan mengganggu keselamatan, sekuriti dan kekuatan negara. 70 peserta dari Agensi Penguatkuasaan Undang-Undang menghadiri seminar yang dikendalikan bersama oleh pasukan polis di Raja Brunei dan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat. Seminar selama 3 hari ini dihasrat sebagai platform menambah baik keupayaan untuk memahami dan mengenal pasti pemerdagangan manusia. Juga hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Ali Din, Timbalan Pesuruhjaya Polis di Raja Brunei. Sektor pengangkutan yang merangkumi udara, darat, laut di negara Brunei Darussalam telah mengalami ketidaktentuan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan disebabkan oleh beberapa faktor dari luar dan dalaman, terutama sekali dengan munculnya pandemik COVID-19 yang mengakibatkan penurunan hampir semua sektor di bawah pengangkutan. Sektor pengangkutan udara mencatatkan trend perkembangan yang positif dan menggalakkan sebelum penularan pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Berdasarkan statistik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, jumlah keseluruhan penerbangan berjadual sebanyak 121,850 dan tidak berjadual sebanyak 8,158 penerbangan. Penerbangan berjadual dari tahun 2012 hingga 2019 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan purata 13,396 penerbangan setiap tahun. Tahun 2019 mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 17,323. Semasa pandemik COVID-19, purata penerbangan berjadual turun kepada lebih 3,000 penerbangan setiap tahun.
Jumlah tersebut mengalami penurunan yang drastik iaitu sebanyak 70% pada tahun 2020 dan diikuti dengan 61% pada tahun 2021 berbanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah penerbangan tidak berjadual adalah termasuk penerbangan sewa yang membawa sama ada kargo atau penumpang. Perangkaan penerbangan tidak berjadual bagi tempoh 2012 hingga 2021 merekodkan jumlah kekal di bawah had 1,000 penerbangan dengan purata sebanyak 706 penerbangan setiap tahun. Pada keseluruhannya, pergerakan penumpang melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei dari tahun 2012 hingga 2019 menunjukkan trend yang konsisten. Tahun 2019 merupakan penanda aras bagi kemajuan sektor penerbangan di negara ini. Pergerakan penumpang masuk, keluar dan persinggahan menunjukkan jumlah tertinggi pada tahun tersebut. Kesan dari pandemik COVID-19 menyebabkan penurunan penumpang sebanyak 81% pada tahun 2020 dan jumlah tersebut terus menurun pada tahun 2021. Sejak pembukaan sempadan pada 1 Ogos 2022, trend bagi pergerakan penumpang menunjukkan peningkatan sebanyak 55% sehingga 31 Disember 2022. Secara purata, kadar pertumbuhan pergerakan penumpang di negara ini adalah sebanyak 5.5% setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2019. Menurut Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, jika berdasarkan kadar berganda setiap tahun, jumlah pergerakan penumpang dijangka akan kembali ke tahap 2019 pada tahun 2026. Agama Islam sangat melarang perbuatan buli kerana ia boleh memberi impak negatif. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sesi tertutup sidang peringkat tinggi menteri yang bertanggungjawab terhadap pembangunan mikro, kecil dan sederhana PMKS membincangkan promosi perniagaan inklusif di ASEAN sempena sidang kemuncak perniagaan inklusif ASEAN ke-6. Mesyuarat berlangsung baru-baru ini di Bali, Indonesia. Hadir sebagai Wakil Negara Brunei Darussalam, Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Menteri Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Indonesia selaku pengerusi mesyuarat antara lain menghargai usaha ASEAN dalam memperkukuh komitmen serantau terhadap perniagaan inklusif. Sidang kemuncak perniagaan inklusif ASEAN ke-6 yang dianjurkan oleh Indonesia menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk PMKS dan menerima pakai model perniagaan inklusif IB bagi perniagaan besar menyumbang kepada pembangunan inklusif dan mampan di rantau ini. Dengan tema memberi insentif kepada perniagaan untuk pertumbuhan inklusif, sidang memfokuskan kepada kepentingan perkongsian pelbagai pihak dalam membina ekosistem IB di ASEAN dengan pembolehan dasar melalui pentauliahan, bimbingan sehingga penyediaan skim pembiayaan inovatif. Perbuatan buli boleh memberi impak negatif bukan sahaja kepada pelakunya, bahkan mangsa serta menyalahi undang-undang. Dari sudut pandangan Islam, perbuatan buli sangat dilarang oleh agama. Perincian mengenai kesan negatif perbuatan buli dikongsikan semasa aktiviti bersama Belia Anti Buli, Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Lebih 40 orang belia dari keempat-empat daerah menyertai aktiviti berkenaan. Penerangan mengenai keburukan buli dikongsikan. Aktiviti bertujuan mewujudkan kesedaran dan kefahaman dalam diri para belia bahawa perbuatan buli adalah salah dan ianya melambangkan keburukan akhlak.
Aktiviti juga merupakan usaha Jabatan Belia dan Sukan untuk membantu golongan belia mengisi ruang percutian sekolah dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dewan Bahasa dan Pustaka terus giat mengendalikan pelbagai aktiviti bermanfaat dan berfaedah bagi mengisi masa lapang kanak-kanak di masa musim cuti persekolahan ini. Antara aktiviti menarik yang diungkayahkan adalah sesi membaca, melukis karakter animasi dan teka gaya. Semasa kru RTB membuat tinjauan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan dan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Sengkurung, pelbagai aktiviti diadakan bagi menggalakkan kanak-kanak dan belia untuk berkunjung ke perpustakaan dan sekaligus mempromosikan perkhidmatan yang ada. Aktiviti fokus di mana peserta yang mengikuti aktiviti ini akan mendengar arahan salah seorang dari pengendali aktiviti ini. Jika peserta tidak mengikuti arahan yang diberikan, peserta akan terkeluar. Sebelum aktiviti fokus diadakan, sesi membaca selama 10 minit memang akan diadakan setiap hari sebelum aktiviti diadakan. Aktiviti mulai dengan sesi membaca 10 minit. Selepas itu, mewarna bagi kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah. Aktiviti jejari sekecil bagi kanak-kanak yang berumur 7 tahun hingga 11 tahun. Dan bagi muda-mudi ialah melukis karakter anime yang berumur 12 tahun ke atas. Sambutan pengunjung alhamdulillah menggalakkan dari kalangan kanak-kanak dan juga muda-mudi. Perpustakaan lebih daripada sekadar tempat mendapat bahan bacaan, malah juga merupakan pusat pengembangan melalui aktiviti yang menarik dan membina hubungan. Ke arah tujuan ini, Pegawai dan Kekitangan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pagi tadi membuat kunjungan ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Lawatan bertujuan mengenalkan ahli-ahli perpustakaan akan fungsi penubuhan dan perkhidmatan serta aktiviti perpustakaan yang ditawarkan kepada orang ramai sepanjang cuti persekolahan ini. Boleh dikatakan sedikit memberangsangkan dibandingkan sebelum ini yang mana masyarakat lebih terbuka dan telah mengenali perpustakaan ini selepas mengikuti acara-acara yang telah diselenggarakan sebelum ini. InsyaAllah, perpustakaan ini merancang akan membuat pelbagai lagi aktiviti yang menarik yang melibatkan masyarakat setempat. Semasa lawatan ini, para pengunjung menyertai pelbagai aktiviti termasuk mencari barang, siut gula-gula, memancing botol dan meniup belon sampai pecah. Bakat membuat kuih-muih tradisi mampu menjana pendapatan dan menyara kehidupan keluarga. Ikuti bahan mengenainya sebentar lagi. As we grow older, our dreams become deeply rooted in us. Though the path in front of us may be difficult, with the support of those around us and the guidance of Laksamana College of Business, we can achieve so much more beyond our imagination. Dare to dream and branch out to journey farther than ever before. With LCB, we inspire to be extraordinary. Bakat membuat kuih-muih tradisi yang diwarisi dari ibu boleh menjadi perusahaan untuk menyara kehidupan keluarga. Kuih-muih tradisi yang dihasilkan pula mendapat permintaan tinggi daripada orang ramai. Laporannya bersama Hazimah Jalil. Dengan berbekalkan tunjuk ajar daripada ibu, Dayang Rostinah binti Haji Ahmad cuba menghasilkan kuih-muih tradisi dan makanan kering sejak zaman remaja. Kemahiran yang dimiliki itu dikembangkannya sehingga menjadi perusahaan yang kini dikenali sebagai Mona Justina Enterprise. Antara produk kuih-muih tradisi yang mendapat sambutan, kuih bahulu. Sejak bangku sekolah lagi, saya mula berjinak-jinak di bangku sekolah membuat kek roll, kek lapis, kek buah belacan, kek buah dan berbagai-bagai kuih yang saya buat. Saya mempelajari dari buku resepi yang saya beli saja dan bertukar-tukar resepi dan
membeli resepi dari kawan-kawan juga. Disebabkan sambutan yang menggalakkan, orang ramai perlu membuat tempahan 2 minggu lebih awal, terutama dalam jumlah yang besar. Senang didapati oleh pelanggan-pelanggan untuk sedorang membuat tempahan masa majlis-majlis hari jadi, baca doa selamat, bertahlil dan sebagainya. Alhamdulillah, penjualan masa ini berjalan dengan lancar, boleh dijalankan oleh suami saya juga dan anak-anak dan melalui cikgu-cikgu diorang dan kawan-kawan. Melihat kepada sambutan orang ramai, Dayang Rostinah bercita-cita untuk membesarkan lagi perniagaannya serta mempelbagaikan lagi jualan beliau. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Bagi meningkatkan aktiviti perekonomian dan menjana pendapatan, Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong, Persatu, mengadakan aneka mini jualan pagi tadi. Aneka mini jualan hari ini merupakan projek baharu Persatuan sebagai usaha untuk menyokong dan memberi peluang kepada warga Persatuan untuk menunjukkan bakat dalam bidang masakan di samping menjual hasil-hasil dari kebun mereka. Juga diadakan agihan sumbangan dari orang ramai berupa pakaian bagi mereka yang memerlukan. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77, petang kemarin diadakan kejohanan Catur Blitz dan Rapid 2023. Kejohanan selama 2 hari itu berlangsung di Pusat Membeli Belah Mid Valley, Kampung Salam Pikar. 60 orang peserta menyertai acara Blitz yang mempertandingkan 8 kategori. Sementara acara Rapid yang mempertandingkan 5 kategori pula disertai oleh 55 orang peserta. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kejohanan dianjurkan bersama oleh Jurukuasa Pelaksana Kejohanan Catur Daerah Brunei dan Muara dan Persekutuan Catur Brunei. Kejohanan Karate Terbuka Wadokai Brunei 2023 melabuhkan tirainya kemarin di Pusat Belia Ibu Negara. Kejohanan kemarin menyaksikan beberapa perlawanan peringkat akhir bagi acara komite. Persatuan Karate Sabah muncul juara keseluruhan dengan meraih 37 pingat emas, 28 perak dan 39 gangsa. Kejohanan dianjurkan oleh Wadokai Karate Brunei Darussalam. Penyampaian pingat kepada para pemenang disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pasukan gabungan muncul juara kejohanan sepak takraw terbuka Belia sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18. Kejohanan anjuran Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan berakhir petang kemarin di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Sungai Asam. 8 buah pasukan belia menyertai kejohanan. Pasukan gabungan menang ke atas COT dengan keputusan 21-13. Tempat ketiga diraih bersama oleh pasukan Junjungan dan pasukan Permata Hijau. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Ali Hassan bin Pengiran Datuk Seri Laila Jasa Haji Abbas yang di-Pertua Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam. Kejohanan Tekbol Piala Tek sempena sambutan Hari Belia tahun 2023 melabuhkan tirainya semalam dengan 2 perlawanan akhir bagi kategori persorangan dan bergu. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Dalam perlawanan akhir persorangan, wakil klub Tekbol Rimba 51 Ismail Ang mengalahkan wakil Brunei Legend Alifuddin Jamaluddin dengan kiraan straight set 12-5, 12-11. Dalam kategori bergu pula, pasukan Brunei Legend bergandingan Azri Haji Harith dan Alifuddin Jamaluddin menang ke atas pasangan wakil klub Tekbol Rimba 51 Ismail Ang dan Muhammad Bashiruddin Haji Kamis
12-3, 12-5. Piala disampaikan oleh Awang Syukri Haji Tamid, Presiden Persatuan Tekbol Brunei Darussalam. Liga Super Brunei, Kasuka FC dan KBFC mengutip 3 mata penuh setelah menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan berlangsung petang kemarin. Di Kompleks Sukan Berakas, Kasuka FC menewaskan Pancur Murai dengan jaringan 9-0. Sementara di Kompleks Sukan Arena, KBFC melakar kemenangan selesa 3-0 ke atas BSRC FC. Lain-lain keputusan, Indra FC menang bergaya menewaskan Bakis FC 10-0 dan Wijaya FC tewas 1-3 kepada Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei.